Ni kapal evergreen nampak kapal itu tersekat kat terusan Suez. Mana dia cari pemimpin, mana nak baling surat. Ha? Tak tahulah tuan-tuan. No? Saya baca tadi dekat berita, setiap 1 jam 1.6 bilion rugi. No? Apa yang memusingkan kapal tu? Angin ke? No? Yang terusan Suez tu. Tuan-tuan, dalam tahun terdekat, 2 tahun terdekat ini, Tuhan mengajarkan manusia dengan 2 benda yang besar berlaku yang kita tak nampak. Satu, virus. Tak nampak. Habis satu dunia. Yang kedua, angin saja pusing kapal tu, dia selak terusan Suez. Berhenti perdagangan dunia. Setiap 1 jam 1.6 bilion rugi. Setiap 1 jam per hour. Dan kita buntu, tak tahu nak buat ke mana dah. Saya dah baca tadi sebelum saya main. Syarikat-syarikat dunia bakat main tolong, tak tahu nak pusing ke mana dah. Bukan jadi ke mana pun, kapal tu terselak tu ya. Pening pala dah fikir. Dan yang memusingkan kapal tu bukan kata main mana-mana makhluk besar. Tak. Angin yang tak nampak. Terpusing kapal tu. Tuhan cuma sendai dekat Suez saja. Ekonomi dunia jam. Tapi saya dah melawak dengan kawan kan. Esok kita boleh guna alasan tu lah. Pergi kerja lambat kan. Pergi kerja lambat. Bos tanya, kenapa main lambat? Jam. Terusan Suez tersekat. Buat alasan tu lah kan. Esok om jaga Shopee boleh buat alasan tu lah. Kenapa bangun lambat sampai? Terusan Suez tersekat. Kenapa ustaz main kuliah lambat ni? Terusan Suez tersekat. Jam. Ha? Tapi sebiji kapal tersekat ni ya. Jam satu dunia. Tapi bila main dengan geng-geng pengkaji ni, dia kata macam-macam lah. Ada orang dalam tu lah apa. Biar-biar kat mereka lah yang tu. Tapi pengajaran dia adalah apa? Hanya satu kapal terpusing oleh benda yang tak nampak. Angin. Ekonomi satu dunia jam. No? Satu dunia jam. No? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung sirah pengajian kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Kita masuk kepada Nabi yang baru, bukan Nabi baru, Nabi yang seterusnya. Apa nama ni? Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Ibrahim AS, insyaAllah. Maka kita mulakan tu, tuan-tuan. Beliau yang dimaksudkan ialah Ibrahim bin Tarikh bin Mabur bin Sarukh bin Ra'u ibn Falikh ibn Abir ibn Shalikh ibn Aqfashas bin Sam bin Nuh. Demikianlah menurut nas Ahlul Kitab di dalam kitab mereka mengenai umur mereka masing-masing telah dikemukakan nanti sebelumnya. Baik. Maka Nabi Ibrahim AS ini datang, kalau kita tengok daripada naik ke atas itu, Ibrahim bin Tarikh, cuma ada perbahasan ulama apakah nama sebenar ayah Nabi Ibrahim. Adakah Tarikh ataupun Azar? Sebab kedua-duanya itu didatangkan dengan hadis. Ada hadis sebut Azar by name, memang Azar. Ada hadis by name sebut Tarikh. Bila berlaku macam ni, apa nama ni, ulama dia akan cuba untuk menjamakkan. Ada potensi tak untuk berlaku kita nak jamakkan antara dua kriteria yang berbeza dalam hadis yang kuat. Kemudian kalau tak boleh nak jamak, barulah mereka akan pilih cara lain, seperti mana macam tarjih, iaitu nak pilih yang mana satu lebih kuat. Dalam tarjih itu dia akan kajilah apa nasah mansuh dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, last sekali tawakuf lah, maknanya kita serahlah jawapan kepada Allah Ta'ala. Dia jadi muqtarib. Dua-dua kuat kita tak tahu. Macam hadis bismillah semayang tu, bismillah semayang tu, bismillah kuat tu, dia muqtarib. Bermaksud pakat kuat belaka. Hak baca pelan pun kuat, hak tak baca pun kuat, hak yang baca pun kuat. So nanti kita akan jumpa nanti perbincangan tentang nama-nama ayah Nabi Ibrahim. Cuma saya nak tarik perhatian tuan-tuan, nama moyang Nabi Ibrahim itu bin Arfashas bin Sam bin Nuh, iaitu Nabi Ibrahim datang daripada Jurai Sam. Yang kita dah cerita sebelum ni, dalam zaman Nabi Nuh dulu tu kita cerita, daripada Sam itu terbit dua bangsa yang keluar kepada Bani Israel, satunya dan satu lagi Arab. Itulah Semitik kan, bangsa Arab dan bangsa Israel, Sam.
Ham untuk orang kulit hitam dan Yafiz untuk orang-orang yang disebut sebagai lain daripada itulah. Baik. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ikrimah bahawa mengatakan Ibrahim diberi gelaran Abu Daifan. Ramai mengatakan bahawa ketika Tarikh berumur 75 tahun lahirlah Ibrahim, Nahur dan Haran. Nabi Ibrahim 3 beradik. Ada seorang lagi nama Nahur, ada seorang lagi nama Haran. Pendapat mengatakan bahawa Ibrahim itu ialah Awsat. Awsat bermaksud tengah, anak nombor 2 lah. Antara 3 beradik Nahur, Haran, Ibrahim. Ibrahim ni Awsat, anak yang tengah. Tanah kelahirannya itu terletak di Babil, iaitu sebuah daerah yang bernama Kaldaniyin. Itulah pendapat yang popular menurut para ahli sirah. Bahkan Ibnu Asakir membenarkan hal itu. Itu cerita dia tentang sedikit sebanyak biografi tentang Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim itu berasal daripada perkataan Abun Rahimun, ayah yang penyayang. Sebab Nabi Ibrahim ini digelar juga dengan bapa kepada manusia, imam kepada manusia dan sebagainya. Tapi nama dalam Quran disebut dengan Ibrahim, maka kita pegang Ibrahim lah. Cuma memang dalam ulumul Quran kita kaji ada yang nama disebut dengan nama panggilan, dipanggil dengan nama panggilan. Ya ayuhan nabi, kan? Ada nama Israel, iaitu Nabi Yaqub dan sebagainya. Baik. Nabi Ibrahim AS merupakan nabi yang cukup tinggi kedudukan baginda. Yang kalau kita buka dalam hadis sahih Muslim, bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik satu tingkatan langit demi satu tingkatan langit. Tingkatan yang paling tinggi yang nombor 7 tu Nabi Ibrahim duduk seorang. Disebut dalam hadis sahih Muslim, Nabi Ibrahim, Nabi kata ra'aitu Ibrahim, aku melihat Ibrahim yang sedang menyandarkan zuhrihi, belakangnya dekat Baitul Ma'mur. Disebut dalam hadis sahih Muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW naik satu tingkat. Tingkat pertama Nabi Adam dan tingkat seterusnya saya tak boleh ingat habis lah. Nabi jumpa Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Idris, satu-satu. Nabi Musa tingkatan kelima. Jadi ada yang mengatakan tingkatan itu biasa, ada yang mengatakan tingkatan itu sebagai pelambangan tingkatan ketinggian darjat Nabi itu. Adakah para Nabi itu tingkatan darjat mereka berbeza? Bukankah mereka semua itu bertakwa? Ya, mereka semua itu bertakwa, tapi tingkatan mereka memang berbeza. Dalil ayat Quran. Tilkal rasul faddalna Allah Ta'ala jadikan inilah para rasul faddalna. Ya Allah Ta'ala angkat mereka itu ba'duhum ala ba'. Angkat mereka itu sebahagian lebih tinggi daripada yang lain. Daripada itulah terbitnya ulul azmi. Para nabi yang berjuang bersusah payah. So memang tingkatan mereka itu dalam kalangan mereka ada yang berbeza-beza. Bahkan di akhirat kelak dalam hadis sebut ada yang Nabi datang dengan sebilangan umat yang sangat ramai, Rasulullah SAW. Ada yang sedikit, bahkan ada Nabi yang datang tak ada siapa pun yang ikut dia. Ada. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka Nabi Ibrahim AS, perbincangan tentang Nabi Ibrahim yang akan kita telusuri sepanjang kitab ini adalah perbincangan yang tuan-tuan dah biasa. Iaitu dibakar, kemudian katuk berhala-berhala satu-satu ni, ya. Kemudian berdialog dengan Raja Namrud dan sebagainya. Yang tu yang akan kita pergi ni sebenarnya benda ni dia macam recap balik saja. Tuan-tuan dah tahu dah. Saya ni macam presenter sajalah, bukan presenter. Macam bahasa Inggeris dia apa? Sharer lah, tukang share je. Ya, tuan-tuan dah tahu dah. Sekadar kita nak ulang balik apa yang kita dah belajar dulu ni. Baik. Maka kita nak mula dengan bab ketika mana Nabi Ibrahim berhadapan dengan keluarga dia dulu. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Keluarga dan orang terdekat dia. Kata Nabi Ibrahim, Allah rakam dalam Quran, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun a antum wa aba'ukum aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa iza maridtu fahuwa yashfin wallazi yumituni summa yuhyin wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Sadaqallahul azim, surah Syu'ara. Ketika mana Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah dia dan keluarga dia dan tetangga terdekat, kawan-kawan, jiran-jiran, orang kampung dia, melihat mereka itu menyembah penyembahan berhala, Tuhan yang bukan Tuhan lah berhala ni. Bahkan dalam riwayat disebut banyak ayah dia sendiri terlibat dalam pembuatan berhala tersebut.
Nabi Ibrahim ketika mana berdialog dengan kaum dia ini, peringkat awal, peringkat terdekat, peringkat Dewan Undangan Negeri lah, boleh saya katakan dekat. Macam tu. Maka pendekatan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim AS itu menarik. Bila dia berhujah dengan ayah dia. Disebut apa? Siapa Tuhan dia bila ditanya? Dia kata apa? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia bagi simple ayat. Allah, Tuhan aku yang buat aku dan berikan aku hidayah. Satu. Yang kedua, wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Tuhan yang memberikan aku makan wa yasqin dan berikan aku minum. Maknanya laras bahasa yang dipergunakan oleh Nabi Ibrahim adalah laras yang boleh difahami oleh ayah dia dan orang kampung dia. Selama ni bila ayah dia kata aku pok hang, aku yang belah hang, bagi makan, bagi minum. Tak, dia kata Tuhan saya. Allah Tuhan saya yang buat saya dan bagi saya hidayah. Tuhan saya lah Allah yang bagi saya makan dan bagi saya minum. Sebab apa saya kena sebut yang ni? Nanti kita akan jumpa bila mana Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud. Dia tak menggunakan laras ini lagi. Dia menggunakan laras yang Allah Tuhan saya menerbitkan matahari daripada timur. Kalau betul awak Tuhan, awak terbitkan daripada barat. Maka fabuhital ladzi kafar, Quran sebut kan. Jadi tunduk bodoh Namrud. Maknanya bila bercakap dengan raja, dia menggunakan laras pentadbiran, laras kerajaan, laras bahasa-bahasa yang tinggi besar-besar tentang ialah pemerintahan pentadbiran alam ini. Tetapi bila berhujah dengan ayah dia, dengan jiran tetangga sebelah rumah, adik-beradik, kawan-kawan ni, maka dia menggunakan kaedah yang personal, yang bercakap tentang bagi makan, yang bercakap tentang bagi minum. Begitulah kita dalam dakwah pun, ada ketikanya kita berdakwah ini, kita mengikut laras. Kita masuk ke tempat sekian-sekian tempat ini, kita menggunakan laras yang demikian dan demikian. Begitu juga Islam pun. Bila Islam datang ke Arab, bagaimana hukum arak itu, pengharaman arak itu berlaku berperingkat-peringkat. Kerana arak itu dalam dunia Arab dulu ni cukup dominan. Mula-mula tak boleh dekat ketika mana jangan bila menghampiri waktu solat jangan minum arak kan, satu sampai habislah. Kemudian perhambaan itu memang masa tu dominan pakat ada hamba. Jadi tiba-tiba Islam datang nak suruh buang hamba tu, mungkin orang sukar nak terima. Maka bila berlaku pelanggaran beberapa syariat, maka antara kafarah yang selalu kita jumpa dalam kitab fiqh adalah apa? Bebaskan hamba. So pelan-pelan akhirnya tidak berlaku lagi. Ya? Bahkan kalau kita mengaji dalam bab munakahat, ada bab zihar. Ini zihar apa makna zihar? Menyamakan belakang badan ibu kita ni ataupun kakak kita yang tak boleh menikah dengan kita ni dengan bini kita. Dia boleh jatuh talak tau. Kalau kita fikir dengan zaman moden ni, lah bagi sama belakang macam mana boleh jatuh talak? Rupanya zihar ini adalah lafaz talak yang dilakukan dalam zaman jahiliah. Sebelum Islam main, zaman jahiliah ni mereka nak cerai bini mereka, nak suruh keluar daripada rumah, mereka akan kata belakang hang sama macam belakang mak aku, lagu tu. Lafaz itu satu penghinaan dan menyebabkan terjatuhnya talak. Macam mana boleh jatuh? Ustaz cakap lagu tu takkan terasa hati. Bahasa tak sama tuan-tuan. Dia tak? Bahasa tak sama. Kita lah ni umur berapa? 30, 40. Budak-budak lah tuan-tuan. Umur 10 tahun, 12 tahun. Mereka boleh bergaduh cakap muka aku. Kih apa? Dia kata kat member dia, mak kau hijau. Kita dengar hijau kira okey, hijau kan. Tapi dia pun tak boleh. Bergaduh teriak-teriak ni sambil dia keluar ni video kan. Saya pun tak faham lah. Hijau apa masalah dia? Bukan dia kata mak hang bodoh ke apa. Tapi larah dia pun faham bahasa dia pun lagu tu kira marah. Tak apalah nak buat guna. Kira marah nak buat guna. Jadi begitulah zaman dulu penerimaan ayat tu tak boleh. Jadi Islam mai tak mengubah semua tu. Dia masih lagi meraihkan beberapa benda yang terdapat dalam tamadun lama, tetapi dia integrasikan dengan kaedah Islam. Nak bagi dia cantik, Islam itu dia masuk perlahan cantik dan kemas. Orang tak jadi terkejut. Banyaklah, bukan satu dua benda. Contohlah kalau kita boleh ceritakan. Bahkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, manusia itu ibarat galian. Khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam. Yang terpilih dalam zaman jahiliyah terpilih juga dalam zaman Islam. Nabi ambil hati tu. Orang-orang dalam zaman jahiliyah, kalau dalam era jahiliyah mereka itu the man lah. Depa tu kira ayah anda lah. Dalam zaman jahiliyah tu depa tu lah paling pandai. Depa tu lah paling cekang. Esok ni bila depa masuk Islam, kecekangan depa tu takkan hilang. Kalau depa ni jenis
dipandang orang yang cerdik ni, pandai syair dalam zaman jahiliah. Dia masuk Islam, dia akan kekal dengan kepandaian kesyairan dia itu. Dia terpilih dalam zaman jahiliah, dia masuk Islam, dia terpilih juga. Orang tu mungkin dia hebat dalam bidang engineering. Dia membina empire yang sangat hebat zaman dia bekerja dulu ni. Lepas tu dia pencen, dia balik main kampung, dia lantik dia jadi pengurusi surau dan masjid. Kehebatan dia mentadbir itu, walaupun dia dah bertukar bidang, insya-Allah dia boleh majukan masjid dan surau dia pula. Itu makna dia tu. Dia terpilih peringkat ni, insya-Allah lah dia lompat di tempat lain pun dia terpilih juga. Tapi tak tahu lah benda ni boleh apply, tak boleh apply kat dalam politik. Dia pangkat besar parti ni, dia lompat, dia dapat jawatan parti tu. Tu tak tahulah. Tak boleh lah, no? Benda-benda tak betul ni. Tapi begitulah. No? Okey. Maka Nabi Ibrahim AS menggunakan kaedah itu ketika mana berhujah dengan ayah dia dan kawan-kawan terdekat dia. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Bila saya sakit, dialah yang sembuhkan. Nampak? Kaedah yang digunakan tu. Jadi boleh faham. Ayah dia boleh faham. Orang pak-pak menakan di keliling-keliling ni boleh faham. Sakit Tuhan yang sembuhkan. Bahasa yang digunakan itu. No? Wallazi yumituni summa yuhyin. Ini menarik ayat ni, ayat akidah. Tuhan yang mematikan aku kemudian hidupkan aku. Dia menggunakan kaedah dalam ulumul Quran kita kata muqaddam muakhar. Pemilihan perkataan awal akhir tu semua tu bersebab tu. No? Jadi Nabi Ibrahim mulakan dengan yang mematikan aku summa. Dia sebut summa. Dia punya preposition, dia punya kata hubung tu summa. Kemudian aku hidupkan. Dia tak kata wallazi yumituni wa yuhyin, Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Tak. Tuhan yang mematikan aku summa wa yuhyin, kemudian menghidupkan aku balik. Ini memberi pengajaran kepada kita, manusia itu asalnya nothing. Amwat mean nothing. Tak ada apa, kosong. Nah, dia tak ada apa tu. Daripada tidak ada, diadakan oleh Tuhan. Dalam surah Baqarah, kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Bagaimana kamu nak kufurkan Allah sedangkan kamu itu asalnya amwat. Tak ada apa-apa ni. Tak ada nilai apa. Mati, kosong. Bukan kata mati. Tak ada. Fa ahyaakum, Tuhan hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan. Maksudnya, pengakhiran kehidupan kita bukan mati. Tetapi pengakhiran kehidupan kita ialah kembali kepada Allah. Mati bermaksud berpindah alam. Bukan bermaksud selesai. No? Sebab tu saya rajin duk pujuk diri saya. Dan kalau boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kita hidup di dunia ni dah kata 40 tahun, 50 tahun. Kita tidak tahu baki kehidupan kita berapa. Tetapi adat kata ni, kalau kehidupan kita ini dibentangkan atas satu satah, kita dah bergerak ke arah condong yang nak pergi dekat belah mati dah. Maknanya we had spent most of our life, kita dah spend lebih banyak dah berbanding yang kita nak kembali yang ni hujungnya. Bayangkan kalau kehidupan kita yang panjang ini telah kita buat kebaikan dan sebagainya, tak berbaloi lah penghujung kehidupan kita yang pendek ini yang kita tak tahu bila ni kita pergunakan untuk buat benda yang tak elok. Bergaduh dengan orang dan sebagainya, mencipta musuh dan sebagainya. Sayang sangatlah. Sangatnya. Kadang-kadang kita nak sabak dengan haru biru dan fitnah dunia ni. Kita fikir macam tu lah. Aku nak hidup berapa tahun lagi ya. Saatnya orang nak kata lah kat aku. Orang nak bergaduh lah. Aku tak mau layan lah. Saat saja. Berbaloi untuk kita sabar sebentar. Kerana kita akan tinggalkan semua ni. Penat lelah kita atas dunia ni. Akhirnya bila kita sampai di alam kubur. Kita berpindah ke sana. Kita berehat. Seperti berehatnya pengantin. Itu kita teruklah sikit lah. Sabarlah orang kata kita bodoh ke apa. Biar pilah. Saat saja. Lepas tu kita mati itu bermaksud apa? Rehat. Nikmat mati ialah apa? Nikmat mati terputus dosa. Terputus dosa. Dalil hadis tu yang Nabi kata tu. Mati anak Adam inqata'a. Semua putus illa bisalasin. Melainkan 3. Maknanya yang 3 tu apa? Sedekah jariah, doa yang anak soleh, kan? Kemudian ilmu yang fa'ulah yang bermanfaat. Ketiga-tiga itu positif. So yang negatif ulama kata terputus. Ulama bincang dalam syarah hadis. Bagaimana kalau orang tu buat filem, lepas tu dia mati, orang tayang balik filem dia. Adakah dia dikubur dia kena siksa? Orang bincang. Sebahagian besar mufassirin ataupun syarah hadis menyebutkan yang positif
sambung. Dia dapat. Yang negatif, dia berhenti. Itu nikmat mati. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tetapi saya nak bagi adil, ada juga yang mensyarahkan, yang negatif pun dapat juga saham. Sebab mai daripada dalil sunatan hasanah dengan sunatan sayyi'ah. Sunanun ni tinggalan, jejak yang baik dapat saham baik, jejak yang buruk dapat saham buruk. Tetapi kalau kita nak sanad dengan hadis anak Adam tu, yang buruk tu berhenti. Yang baik tu berjalan. Saya pro kepada yang baik itu berjalan, yang buruk tu berhenti. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak zalim kepada para hamba dia. Kita dah mati dah. Kita dah taubat dah. Orang nak tayang filem kita lagi. Kita nak buat mana? Ya. Jadi, tapi yang baik itu jalan. Sebab kita kunci dengan Allah sayang kepada kita. Allah nak bagi banyak nikmat dan keampunan kepada kita. Kalau boleh nak bagi semua seronok kat kita saja ni. Hak seronok, hak bagus saja. Jadi nikmat mati ialah rehat dan tidur menunggukan tempat kita di sana. Bayangkan kalau kita mati pun tak selesai lagi tuan-tuan. Allah, hidup pun penat, mati pun penat. Seperti mana kata Apek dalam Mak Madu 3 tu kan. Hidup pun susah, mati pun susah. Tapi kalau kita susah sat hidup atas dunia ni, biar-biarlah rugi sikit ke apa ke, orang kata kita bodoh, orang kata dia ni bodoh lah, orang kata hang macam-macam hang tak balas. Ya, kata aku nak duduk sini sat ya kata. Nak duduk sini sat ya. Tapi tengok tempat jugalah. Kalau kita kena fitnah teruk tu, kita ada ruang untuk untuk menuntut keadilan. Islam ni, prinsip keadilan Islam, orang tampak belah kanan, kita tampak belah kanan balik dia gitu. Kalau dalam Kristian orang tampak, kalau dalam Kristian orang tampak kanan, kita bagi pipi kiri. Itu prinsip dalam Kristian. Prinsip tu tak betul jugalah. Prinsip Islam ni orang tampak sekali, kita balas sekali. Prinsip dia di atas prinsip begitu. Baik. So, kita bermula dengan tidak ada dan kepada ada. Dan sakit dia menyembuhkan, mati dia menghidupkan. Itulah bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan keluarga dia dan jiran tetangga dia. Dewan undangan negeri lah bahasa mudahnya. Baik. Saya nak pergi laju lagi. Apa masalah dia orang kampung Nabi Ibrahim ni, orang negeri Nabi Ibrahim ni, depa sembah berhala. Tuan-tuan pun tahu. Okey, baik. Ringkas cerita, satu hari orang kampung dia ni, depa ada perayaan yang memerlukan mereka ni keluar meninggalkan negeri mereka. Dekat kawasan Babil, kawasan tempat Nabi Ibrahim ini, ada kawasan berhala yang sangat luas. Tapi dalam setahun sekali mereka ada perayaan yang memerlukan untuk mereka keluar daripada negeri mereka, meninggalkan kawasan mereka, dan bersambut di luar. Belarak bersambut di luar. Baik. Maka Nabi Ibrahim tak terkecuali diajak. Okey, baik. Maka mereka mempunyai hari perayaan, yakni seperti hari raya, di mana setiap tahun sekali mereka akan pergi keluar meninggalkan tempat tinggal mereka. Lalu mereka memanggilnya seraya berkata, ajak Nabi Ibrahim ikut pergi sekali. Firman Allah rakam kata-kata Nabi Ibrahim, fanazara nazratan fin nujum faqala inni saqimun. Nabi Ibrahim tengok langit lama, orang kata kat dia, jomlah Ibrahim pergi sambut raya tahun ni. Sambut raya dengan Tuhan pula. Tuhan berhala di luar pula lah. Tuhan berhala yang di kampung mereka ni tinggal. Mereka ajak Nabi Ibrahim pergi. Sedangkan Nabi Ibrahim duk berdialog selama ni kat mereka dah tak dengar-dengar juga. Sampai satu ketika raya, mereka ajak Nabi Ibrahim join. Maka Nabi Ibrahim tengok langit lama. Fanazara nazratan fin nujum. Tengok bintang lama-lama ni. Haqala Nabi Ibrahim kata, inni saqim. Aku sakit. Bila kata sakit, mereka tak ajak lah. Maka mereka pergi. Ulama bincang, adakah Nabi Ibrahim ini menipu? Tak apa, kita berhenti persoalan tu kat situ. Sekejap lagi saya nak jawab soalan kedua. Tak apalah, mereka pun pergi raya. Mereka pergi raya di luar. Maka Nabi Ibrahim pun pergilah dekat patung-patung tersebut. Nabi Ibrahim pergi dekat patung-patung tersebut. Dalam surah As-Saffat ayat 91, dirakamkan kata-kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke pentas, ke dewan ataupun nak sebut apa, dataran kuil mereka tu yang penuh dengan Tuhan ni. Tak ada siapa, semua berkat keluar habis sambut raya. Nabi Ibrahim masuk, Nabi Ibrahim tengok depan patung itu ada buah-buahan. Lagu mana lah ni lah. Buah limau lah, apple lah, macam-macam di depan tu ni. Surah As-Saffat ayat 91. Allah Ta'ala rakam kata-kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk, Nabi Ibrahim tengok. Seorang-seorang ni. Nabi Ibrahim kata, Allah tak kulun. Siapa tak makan? Nabi Ibrahim kata kat berhala tu. Melawak lah, melawak. Pasal apa Tuhan cerita juga kat kita benda ni? Nak habaq sifat manusia begitulah. Nabi juga ada sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Kita tuan-tuan, maaf sebutlah,
warak bagus. Tapi seorang-seorang di rumah kadang-kadang jadi kerja juga. Betul tak? Depan cermin seorang-seorang jadi pasal juga. Saya lah kereta seorang-seorang pun menyanyi juga. Orang tak ada. Kita manusia biasa tuan-tuan. Itu Tuhan nak gambarkan. Nabi Ibrahim kita tak boleh nak gambarkan satu orang Nabi yang warak, yang serius, yang tengok orang cengih, tak boleh melawak langsung. Tidak begitu. Rasulullah SAW sendiri banyak yang melawak. Dalam Syamil Muhammad dia sebut bagaimana Nabi tersenyum, Nabi bergurau dan Nabi ketawa dan sebagainya. Kan? Jadi, begitu juga Nabi Ibrahim. Seorang-seorang dia tu, tak makan siapa? Dia kata kat berhala tu kan. Makanlah buah-buah banyak ni. Bukan Nabi Ibrahim tak tahu berhala tu tak boleh bercakap. Tapi sebagai gambaran kepada kita, nak bagi kita kenal para Nabi kita, begitu sifat kita manusia ni. Islam bukan datang untuk menyekat. Kita berhijrah jadi baik, kita kena serius. Senyum kat orang pun tak boleh. Tak betul kan? Sahabat Nabi Nuaiman kan suka melawak. Sampai Nabi sayang kat dia. No? Nabi sayang kat dia. Dia suka melawak. Nabi dia juga suka minum arak kuat juga. Sahabat-sahabat duk katok dia kata jangan duk katok lebih-lebih. Dan Nabi kata kan. Pasal dia ni lebih disayangi oleh Allah. Dia ni lebih menyayangi Allah dan Rasulnya. Berbanding orang duk kata kat dia. Jangan duk laknat dia. Nabi marah. No? Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata kat berhala ni, awak tak makan? Makanlah. Jemput. Kan? Orang dah hidang lah. Patung sengap lah. Satulah. Yang kedua sebagai sindiran kepada orang kafir. Kalau baca Quran lah ni, dia faham lah. Ambil faham. Baik. Kemudian. Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan oleh Ibrahim dengan maksud merendahkan dan menghinakan. Baik. Maka Nabi Ibrahim membuat berhala itu hancur terpotong-potong. Hancur lah. Maknanya yang kita duk baca tu dalam buku cerita selama ni tu bagus. Cerita dia benar. Iaitu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tu terpotong-potong. Tak apa bagi kita ra'i dia. Tak ada masalah. Kita dapat pahala dengar juga. Kan? Sambil-sambil. Baik. Maka tuan-tuan. Maka Nabi Ibrahim pun menghancurkan patung tu terpotong-potong. Lepas tu, bila terpotong-potong, mana yang kita dah baca buku cerita selama ni tu betul ya Quran kata. Baik. Kemudian, ada yang mengatakan bahawa Ibrahim meletakkan tukul itu di tangan patung yang paling besar. Yang kita dah baca selama ni itulah. Ya? Nabi Ibrahim sangkut tukul itu dekat patung yang paling besar. Okey. Baik. Ketika mereka kembali daripada tempat perayaan, mereka mendapati apa yang terjadi pada patung-patung sembahan mereka. Maka mereka berkata seperti mana dirakamkan oleh Allah, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang buat kerja ni kat Tuhan kita ni? Depa kata. Depa balik-balik main masjid depa tu dia hancur habis Tuhan-tuhan kecil ni. Tinggal satu je yang besar. Maka dia berkata sesama mereka, siapa yang gamuk buat kerja ni kat Tuhan kita. Bila kata macam tu tuan-tuan, seorang di antara mereka ni, satu budak muda kata, dalam surah Anbiya ayat 60 mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan ini, namanya Ibrahim. Dalam syarah, dalam tafsir, membincangkan, kenapa pemuda-pemuda ni kata macam tu. Kami dengar ada satu orang pemuda yang suka mencela Tuhan kita sebelum ni. Siapa? Nabi Ibrahim lah. Dan namanya itu Ibrahim. Tapi yang disebut, kami dengar namanya Ibrahim. Ataupun dalam bahasa mudah, kalau tak silap namanya Ibrahim. Itu bahasa mudah dia lah. Maknanya, mereka ni sebenarnya, budak-budak muda ni, mereka kenal Nabi Ibrahim. Mereka boleh sebut secara direct, Ibrahim lah yang buat ni. Tapi mereka takut. Kalau mereka sebut macam tu, takut mereka pun disyaki sama. Takut mereka pun akan interrogate, akan disoal siasat sama. Maka mereka buat lagu tak kenal. Ada seorang, Ibrahim ikut nama dia. Dia memang tak suka kat Tuhan kita. Maka dia panggil Nabi Ibrahim mai. No? Dia panggil Nabi Ibrahim mai. Maka dia bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ya? Adakah kamu yang buat kerja ni? Ya? Saya bagi ringkas ni. Adakah kamu yang buat kerja ni? Maka jawapan Nabi Ibrahim ialah apa? Buat tanya saya, tanya yang besar ni. Ya? Dia kan boleh bercakap. Tanya dia tengok. Masa dia tengok, dia sempurna semua, cuba tanya dia. Maka jawapan mereka kepada Nabi Ibrahim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Quran sebut. Wahai Ibrahim, qad alimta. Sesungguhnya, hang dah tahu dah. Alimta, you knew already. Ta'lamu, you know. Tapi alimta, you knew. Dia past tense. Hang pun dah tahu dah Ibrahim yang patung ni tak boleh bercakap.
Yantiqun tak boleh bercakap, tak boleh menyaksi. Macam tu. Ya? Tak boleh berhujah, tak boleh disandarkan. Itu yantiqun. Maka Ibrahim, apa yang hang suruh kami bertanya dia? Hang pun tahu dia tak boleh cakap. Maknanya apa? Nabi Ibrahim kata macam tu sebagai nak bagi mereka ni tersedak buang. Hampa tahu pula yang benda ni tak boleh bercakap. Hampa tahu pula benda ni yang tak boleh bagi manfaat. La yanfa'uhum. Tak boleh bagi manfaat kepada mereka. La yadurruhum. Tak boleh bagi mudarat kepada mereka. Tahu pula. Itu yang ulama bincang. Adakah ini juga pembohongan? Baik. Memang ada hadis Bukhari dan hadis riwayat Abu Daud menyebutkan Nabi Ibrahim tak berdusta. Ya. La yakzib Ibrahim illa bisalasin. Nabi Ibrahim tak pernah berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Tiga masa. Yang pertama, inni saqim. Tadi tu. Saya sakit tu. Okay. Yang kedua, yang ni. Yang ketiga nanti di Mesir. Bila orang tanya Nabi Ibrahim, bila orang tanya Siti Sarah. Nabi Ibrahim, Siti Sarah ni siapa? Siti Sarah ni bini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, adik-beradik saya. Baik. Tetapi ulama bincang yang dibuat oleh Nabi Ibrahim itu bukan tipu. Tetapi ada satu istilah khusus disebut sebagai ma'arid. Ma'arid, tuan-tuan buka dalam kamus, dia kata apa? Huwa syakhsun lafzun bimakna zahir lakin murad bihi bimakna akhar. Sesuatu ucapan yang diucapkan yang kelihatan maknanya seperti makna zahir, tetapi murad dia, makna sebenarnya makna satu lagi. Itu dipanggil dalam bahasa mudah double meaning. Itu ma'arid. Ma'arid itu harus. Tetapi yang bersifat bawa kepada kebaikan lah. Double meaning yang lain tak boleh lah. Maksudnya apa? Bukan berdusta totally. Tetapi contoh. Inni saqim. Mungkin difahami oleh mereka sebagai, oh Ibrahim sakit. Tak boleh ikut kita pergi jualan raya lah. Tetapi yang difahami oleh Nabi Ibrahim ialah, aku sakit kepala lah tengok perangai hampa macam ni. Untuk sakit. Aku sakit lah fikir hampa habis sembah batu ni. Inni saqim. Maknanya masih ada murad. Masih ada sandaran kepada makna akhar. Satu lagi. Bukan dia totally bohong. Bukan. Jadi kita nak memelihara Nabi kita. Yang kedua, ini gambaran dia. Sebagai nak memperendahkan, nak menyedarkan mereka. Nak menyedarkan mereka. Dan yang ketiganya, bila Nabi Ibrahim kata, Sarah ni adik-beradik saya. Betul lah. Saudara seagama. Sebab kalau disebut isteri, Raja Mesir akan bunuh suami itu. Jadi nak memelihara maslahat. Nak mengelakkan daripada darurat. Nak mengelakkan daripada keburukan. Baik. Itu kaedahnya. 3 keadaan tu saja. Jadi benda tu nak apply dalam kehidupan kita hari ni boleh tak? Boleh. Tetapi dia ada perbahasan yang sangat panjang lah. Dia tentang hukum-hukum percakapan dan berdusta ni tuan-tuan. Dia ada maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, kaedah dia. Maksud pengucap itu dinilai atas maksud niat dia, qasad dia, bukan atas lafaz ucapan dia. Contoh macam orang mai macam mana? Laki bini bergaduh, main tanya kita, kan? Kita tahu benda sebenar, tapi kita nak jaga rumah tangga tu tak mau bagi teruk. Kita kata tak ada laki hang tak pernah kata apa pun ke hang elok ya hang kita jaga. Bukan kita bohong. Tapi dengan tujuan kita nak menjaga benda tu. Tapi kita tak boleh popularkan ungkapan bohong sunat tu. Saya bimbang benda tu bila dipopularkan nanti orang akan beranggapan salah. Maka dia anggap boleh bohong lah untuk buat benda betul. Sebab tu ulama yang lebih strict dia kata ni harus perkara yang diharuskan sahaja. Sebab perbincangan tentang harus, sunat, wajib tu pun besar. Dia tak boleh simply kita kata oh sunat. Tak boleh. Yang sunatnya ialah kita nak memelihara tu. Bukan sunatnya berbohong tu. Tapi itu cerita panjang lah. Baik, itu kaedah ma'arid yang dibuat. Baik. Maka tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim kata macam tu, dia kata hang pun bukan tak tahu yang benda ni tak boleh cakap. Maka Nabi Ibrahim dapat buah tu dia taruh terus ya. Dia kata oh pokoknya selama ni hampa tahu. Tapi pendek cerita, lepas mereka kehabisan hujah, mereka buat satu perkara besar lah. Mereka nak bakar Nabi Ibrahim. Tapi itu cerita yang sangat panjang. Proses mereka nak bakar tu kita buka dalam tafsir Imam Ibn Jarir Tabari, dia cerita panjang. Tapi saya nak bawa perhatian tuan-tuan dalam tempoh berbaki ni, satu riwayat. Cerita pasal perjuangan Nabi Ibrahim ni ialah
untuk nak menamatkan taurut penyembahan berhala ni ke arah akidah tauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan wahada, dia fi'il mazid, wahada, dia bukan wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan, menyatukan, mengesahkan perjuangan Nabi Ibrahim. Kesudahannya nanti berjaya sampai ditamatkan semua berhala tu. Tapi lama kelamaan masa tu Mekah clear. Bahkan bila sampai zaman selepas itu, zaman Nabi Ismail, kita akan tengok nanti, clear, cantik, Islam, subur mereka. Tetapi bagaimana tiba-tiba bila kita buka dalam sirah, Rasulullah terpaksa berhadapan dengan kaum jahiliah yang menyembah berhala. Kan? Jadi dia main mana pula ni? Itu yang saya nak bawa kat tuan-tuan malam ni. Benda tu tak ada dalam kitab ni, tapi saya bawa homework, saya cari agar kita ada nilai tambah lah. Saya jumpa satu. Tentang hadis Nabi SAW yang membawakan kepada kita tentang Nabi menjumpai satu orang lelaki, Amru bin Luhai. Nama dia Amru bin Luhai. Nabi jumpa seorang lelaki, Nabi melihat dalam mimpinya. Tentang Amr bin Luhai, yang mana Nabi melihat dia sedang berjalan di neraka sambil dia punya usus dia terburai, diheret. Jadi kita kaji dalam syarah, dia bincang siapakah Amr bin Luhai ni. Jadi bila saya buka, saya cari, saya jumpa perkaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim. Jadi saya fikir saya nak cerita tu dulu, baru kita nak sambung yang bakar tu nanti, baru kita faham sikit. Baik. Maka kat sini dia bawa kisah Amr bin Luhai, awwala man ghayyara dinu Ibrahim. Amr bin Luhai, orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Itu cerita dia. Baik. Dia bukan hidup zaman Nabi, dia sebelumnya lagi. Baik. Munzu an bu'isallahu nabiyuhu Ibrahim alaihi salam wa amarahu bi bana'il bait 'ala tauhid. Sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Ibrahim dan memerintahkan dibinakan al-bait dan institusi tauhid, dan menetaplah agama itu dan zuriat Nabi Ibrahim di Makkah, wa mu'azzama Arab, dan orang Arab mentakzimkan agama itu, agama tersebut. Wa yattabi'una millatihi, dan mereka mengikut agama Nabi Ibrahim itu. Fakanu ya'buduna Allah, dan mereka mula menyembah Allah, dan wa yuwahhidunahu, dan mereka mentauhidkan Allah. Wa yaltazimuna bi sya'airi dinih al-hanif, dan mereka mengikut syariat, melazimi syariat iaitu syariat hanif, syariat Islam lah. Maknanya perjuangan Nabi Ibrahim itu berjaya. Itu poin saya. Okay. Sampailah datang satu orang lelaki ni. Itu cerita dia. Wa kana awwala man ghayyara millatu Ibrahim wa da'a ila ibadatil asnam. Dan orang yang pertama sekali yang mengubah agama Ibrahim, agama tauhid, agama Islam ini, dan menganjurkan kepada wada'a, yang menyeru kepada ila ibadatil asnam, penyembahan kepada asnam, kepada berhala, Amru bin Luhai al-Khuza'i nama dia. Amru bin Luhai al-Khuza'i. Okey. Ini nama dia. Okey. Apa kisah dia? Cerita dia orang pertama yang mengubah agama itu di Mekah, di Tanah Haram. Boleh lagi sikit lagi. Jadi cerita dia ialah hina qadama biladi Syam fara'ahum ya'buduna al-asnam wal awsan min dunillah. Amru ni dia businessman. Dia orang Mekah. Ini zaman selepas Nabi Ibrahim, selepas Nabi Ismail, sebelum Rasulullah lagi ni, zaman-zaman tengah-tengah itulah. Dia ni orang duduk di Mekah yang sembah Allah. Mekah, Kaabah semua eloklah. Tapi satu ketika ni dia pi outstation. Dia pi ke negeri Syam. Kalau buka dalam syarah dia cerita panjang lagi. Sampai ke Syam ni meliputi Palestin, Baitul Maqdis semua tu lah. Baik. Dia pi negeri Syam. Dia tengok fara'ahum, dia tengok orang-orang dekat Syam ni, ya'budunal asnam wal awsan min dunillah. Dia tengok orang-orang dekat Syam ni menyembah berhala ni selain daripada Allah. Dia terkejut. Kami di Mekah ni sembahyang semua sembah Allah lah, tak nampak kan. Kenapa orang dekat Syam ni pakat sembah batu ni? Dia terkejut. Fastahsana zalik. Dia memandang baik benda ni.
Jadi lagu tu pula dah. Kenapa dia pandang baik? Fastahsana ni dia fi'il mazid. Salah satu ahrufin. Dia istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istihsan tu lah. Maksudnya dia memandang baik. Dia memandang. Dia mengharap baik ataupun memandang baik lah. So istahsana ni bermaksud dia memandang baik benda tu. Macam tu. Fastahsana zalik. Dia merasakan benda tu baik. Okey. Wa dhannuhu haqqa, dan dia merasakan inilah yang betul. Sedangkan dia main daripada Mekah kan. Tapi dia tengok orang dekat Syam sembah berhala, maka dia rasakan benda ni nampak elok. Dan benda ni mungkin benda yang betul sebenarnya, benda yang hak. Sebab apa? Kenapa tiba-tiba dia tengok dia kata benda tu betul? Wa kanat Syam al-mahallah mahallatur rasul wal kitab as-samawiyah. Kerana dekat Syam itu adalah mahallah. Syam adalah bumi para anbiya. Tempat para nabi, tempat tinggalan para rasul. Nabi banyak lahir di kat wilayah Syam. Syam era itu meliputi Palestin semua ni, sebagai Syria, semua Jordan semua ni. Maknanya luas. Kan banyak sejarah nabi di situ. Jadi bila orang negeri tu pakai sembah batu berhala, maka dia ni yang mai bertempat yang tak apa nak beragama, dia faham macam tu. Tengok tempat-tempat orang alim pakai sembah berhala. Maka dia kata yang ni betul lah kot. Yang tu yang bahaya tuan-tuan, kita meletakkan nama Islam, nama agama kepada pertubuhan kita. Kalau pertubuhan kita tu tak cukup Islam, takut orang nampak buruk persatuan kita, orang akan anggap agama kita buruk. Pasal tu nak memikul nama Islam itu. Tak tahulah, kalau saya tak apa setuju lah. Kalau kita tak cukup kuat, kalau kita kuat tak ada masalah. Sebab takut kesilapan kita itu dianggap kesilapan Islam. Kelemahan kita itu dianggap kelemahan Islam. Beginilah. Negeri orang alim, negeri orang baik-baik. Tapi orang dalam tu, mereka dah terpesong dah. Tapi bila orang luar mai, dia sangka yang tu yang orang alim punya betul. Itu orang alim punya benar lah orang kata. Benar. Demo tak kena barang. Tak kena barang. Don't know item orang tahu kan. Jadi dia tu sangka, betul lah kot. Macam Piramli kata. Piramli apa? Tompel. Takkan Pak Lebay nak menipu. Dia pakai lebay kot. Jadi kita takkan dia nak muhung. Mereka ni kira tempat orang negeri orang alim. Tempat para nabi. Maka fastahsana zalik wa zannahu haqqa. Dia rasa benda ni betul. Dan dia kata, benda ni nampak baik. Benda ni nampak baik, dia kata. Baik. Maka, faqala lahum. Dia tanya kepada orang ramai ni. Ma hadhil asnam allati arakum ta'budun. Apa benda batu berhala yang saya tengok hangpa duk sembah ni? Dia bertanya. Baik. Qalu lahu, maka mereka berkata kepada dia. Qalu, ramai, lahu. Hu ni domel seorang. Depa ramai-ramai ni kata kat dia seorang. Hazihil asnam na'buduha. Asnam ni, berhala ni kami sembah dia. Fanastamtaruha fatamtaruna. Fanastamtaruha. Dia ada sama macam tadi dia punya wazan dia. Dia alif sata ni dia fi'il, dia meminta. Dia apa nama ni, kalau kita buka dalam suraf dia kata fi'il ni fi'il minta. Istaf'ala dia punya wazan dia macam ni. Istaghfara, minta ampun. Ghafara ampun, istaghfara, minta ampun. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, itu masdar dia. So samalah. Macam ni. Kalau macam ni, minta matar. Matar ni apa? Hujan. Orang tutu alim ni kata kat dia, benda ni kami sembah pasal apa? Fanastam taruha. Kami minta hujan daripada dia. Kami minta hujan daripada dia. Fatam taruna. Dia turunkan kami hujan. Nampak? Benda ni Tuhan nak uji sajalah. Tuan-tuan pun faham dah. Sebenarnya istidraj dan sebagainya kan. Kita dah bincang dulu, saya ingat di surau ni kot. Tentang ketika mana Islam mula-mula masuk Mesir. Kan? Tahun pertama Islam masuk Mesir. Amalan orang Mesir, tiap-tiap tahun mereka akan korbankan anak dara lempak dalam sungai Nil. No? Sebab apa? Nak bagi keberkatan. Jadi bila tahun pertama Islam masuk, Islam buang kepercayaan ini. Buang. Merepek lah kan nak pergi korban anak gadis masuk sungai Nil. Tahun pertama Islam buang kepercayaan itu.
batalkan benda tu, tahun itu juga Sungai Nil berhenti mengalir. Itu dia. Maknanya bukan nak kata kepercayaan mereka tu betul. Tapi Tuhan nak tengok keimanan kita tu. Nak tengok kita kuat tak kuat masa tu. Adakah masa tu kita nak berbalik kepada kepercayaan syirik. Kita nak kata, tengok duk kata dah. Ni petua orang lama apa tak mau dengar. Tuhan pun faham lah tengok jadi macam ni. Tak. Tuhan nak test kita. Nak sejauh mana kekuatan kita. Orang kata anak-anak kena pakai apa? Bubuh segala tik besi bawah sangat. Jadi dia tak kencing malam. Kita bakat bubuh. Tiba-tiba main agama dia kata buanglah kepercayaan macam ni. Buang-buang kencing sungguh. Kita kata tu dah orang nak kata dah. Abang tak percaya. Nampak. Kadang-kadang Tuhan nak uji kita. Ya, sebab tu bila Amr bin Al-As hantar surat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hantar balik surat kepada Sungai Nil. Ya, surat daripada Umar ila Nil kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, kalau hang berjalan kerana diri hang, ikut suka hang. Nak berhenti. Kalau kata hang berjalan kerana Allah Ta'ala, kerana Allah, aku perintahkan hang berjalan balik. Berjalan balik Sungai Nil. Ni kapal Evergreen, nampak kapal itu tersekat kat terusan Suez. Mana dia bercari pemimpin, mana nak baling surat? Tak tahulah tuan-tuan. Saya baca tadi dekat berita, setiap 1 jam 1.6 bilion rugi. Apa yang memusingkan kapal itu? Angin ke? Yang terusan Suez tu. Tuan-tuan, dalam tahun terdekat, 2 tahun terdekat ini, Tuhan mengajarkan manusia dengan 2 benda yang besar berlaku yang kita tak nampak. Satu, virus. Tak nampak. Habis satu dunia. Yang kedua, angin. Angin saja pusing kapal tu. Dia selak terusan Suez. Berhenti perdagangan dunia. Setiap 1 jam 1.6 bilion rugi. Setiap 1 jam. Per hour. Dan kita buntu. Tak tahu nak buat ke mana dah. Saya dah baca tadi sebelum saya main. Syarikat-syarikat dunia bakat main tolong. Tak tahu nak pusing ke mana dah. Bukan jadi ke mana pun. Kapal tu terselak tu ya. Pening pala dah fikir. Dan yang memusingkan kapal tu bukan kata main mana-mana makhluk besar. Tak. Angin yang tak nampak. Terpusing kapal tu. Tuhan cuma sendai dekat Suez saja. Ekonomi dunia jam. Tapi saya dah melawak dengan kawan kan. Esok kita boleh guna alasan tu lah. Pergi kerja lambat kan. Pergi kerja lambat. Bos tanya, siapa main lambat? Jam. Terusan Suez tersekat. Buat alasan tu lah kan. Esok orang jaga Shopee boleh buat alasan tu lah. Kenapa barang lambat sampai? Terusan Suez tersekat. Kenapa ustaz main kuliah lambat ni? Terusan Suez tersekat. Jam kan. Tapi sebiji kapal tersekat ni ya. Jam satu dunia. Tapi bila main dengan geng-geng pengkaji ni, dia kata macam-macam lah. Ada orang dalam tu lah apa. Biar kat mereka lah yang tu. Tapi pengajaran dia adalah apa? Hanya satu kapal terpusing oleh benda yang tak nampak. Angin. Ekonomi satu dunia jam. Satu dunia jam. Baik. Saya sambunglah sikit lagi. Saya nak berhenti seminit lagi. Saya cuba berhenti sampai habis riwayat ni. Bulan puasa. Lepas tu kita sambung kisah pembakaran. Maka dia kata kami minta hujan, dapat hujan. Ya. Wa nastansuruha fatansurna. Kami minta tolong, dia tolong. Ya. Faqala lahum, maka kata Amru kepada mereka, alla ta'tuni minha sanama fa asiru bihi ila ardil arab faya'budunahu. Maka dia kata kalau macam tu tak bolehkah bagi kat saya satu? Tak bolehkah bagi kat saya satu? Saya nak balik ke bumi Arab agar mereka menyembahnya. Ya. Fa'atahu sanaman yuqalu lahu Hubal. Faqadama bihi ila Makkah. Maka dia berkata okeylah. Kami bagi satu kat hang. Maka dia bagi fa'atahu, mereka bagi dekat dia satu asnam, satu sanaman, satu patung. Yuqalu lahu, yang diberikan namanya itu, dipanggilkan dengan namanya itu Hubal. Faqadama bihi Makkah, dan dia bawa balik ke Makkah. Jadi tuan-tuan faham, patung pertama yang dibawa pulang ke Mekah namanya Hubal. Namanya Hubal. Itu patung pertama yang dibawa pulang. Import dari Syria. Daripada negeri ni orang alim-alim masa tu lah. Mengikut sentimen orang, Syria ni negeri orang alim zaman tu. Syam. Jadi apa yang mereka buat betul? Kita tak boleh petikai dah. Mereka buat silap pun kira betul. Penyakit tu nak kena lawan lah ni tu. Ya? Mereka tempat orang baik-baik. Mereka orang nampak lagu bagus. Takkan nak murung, takkan nak salah. Jadi apa yang salah mereka buat pun, kita akan fastah sana zalik. Kita akan anggap benda tu baik. Kita akan anggap benda tu betul. Di situ kesilapan kita. Itulah yang meruntuhkan tamadun-tamadun silam. Ketika mana hak didiamkan kerana menganggap orang-orang yang duduk dalam institusi yang kelihatan baik ini tidak pernah melakukan kesilapan. Makanya habis semua tamadun.
Apa dalil dia? Hadis Nabi. Nabi kata apa? Keruntuhan umat-umat terdahulu bila mana orang-orang besar dalam kalangan mereka melakukan kesilapan, mereka melupakan. Mereka sapu bawah kapet. Tetapi bila orang-orang baik buat kesilapan, orang mustada'afin buat kesilapan, mereka akan hukum dengan hukuman yang ikut syariat. Itu hadis yang panjang tentang hadis yang Nabi kata Lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'a yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Hadis itu lah. Awal hadis itu Nabi kata aku tu. Kehancuran umat-umat terdahulu kerana apa? Kerana bila orang-orang bangsawan, orang besar buat kesilapan, buat kata-kata yang silap dan sebagainya, kamu akan diam. Kamu akan membenarkan benda tu. Nah, ini negeri undang-undang kanda yang bikin, kanda boleh ubah. Tetapi bila mustada'afin, golongan yang daif, yang lemah dalam kalangan kamu, yang buat kesilapan, kamu akan hukum dengan syariat. Hancur. Kita kena ambil iktibar pada benda tu. Jadi begitu juga dalam kes ni, dia anggap negeri orang baik-baik, negeri kota tinggalan para rasul, lepas ni takkan nak silap, takkan nak salah, kita ikut sudahlah. Tanpa menilai dengan neraca taqwa dan iman. Maka akhirnya habis Mekah. Dibawa pulang patung itu ke Mekah. Dan menyuruh orang-orang agar menyembahnya. Wa amara nas bi'ibadatihi wa ta'zimihi. Dan menyuruh manusia itu untuk menyembahnya dan membesarkannya. Ta'zim. Tuan-tuan, maka panjang ni tapi saya bagi ringkasan kat tuan-tuan. Depa ikut. Depa ikut. Kenapa depa ikut? Sebab Amru bin Luhai ni bisa pergi luar negeri. Ni sebut ni. Dia orang bisnes, dia ada pergi luar. Kita ni orang tempatan tak bisa pergi luar ni, dia balik main dia pandai lah. Usuk wheelchair pergi menari kebudayaan. Kan? Pergi duduk di England 14 hari balik main. Cerita orang kat dengar cakap dia kan. Lagu tu lah. Memandang besar orang yang pergi luar. Bukan kata salah. Kita pun hormat orang yang pergi luar ni. Mereka lebih terbuka. Bahkan dalam kata-kata Imam Syafi'i yang terkenal, mengembaralah berjalan. Kerana air yang mengalir itu menyucikan. Air yang berhenti itu tak boleh menyucikan. Dan kita kena bergerak berjalan. Tapi tak semestinya orang yang pergi luar, dia balik, dia cerita apa-apa sebab betul. Kita ada iman, kita ada akal untuk menilainya. Tetapi masalah di Mekah zaman itu, mereka tak pernah keluar daripada tempurung mereka. Bila orang duk biasa pergi luar, dia balik main, dia cerita apa pun kita dengar. Dia kata, saya duk pergi dah. Apa pergi lagi? Apa tak pergi lagi? Apa duk sembang? Apa? Saya pergi jumpa dah dengan Tok Alim mereka. Mereka kata, ni sembah benda ni. Oh, dia betul-betul kalau macam tu. Kita tak bisa pergi lagi. Kalau enggak penuh ilmu di dada, enggak sampai ke Tusan Suez dia dah. Ilmu penuh di dada ni. Maka, mereka ikut. Maka bila mereka ikut, tuan-tuan ringkas cerita ni, berkembanglah patung itu daripada Hubal. Dia naik kepada satu lata Uzza, dan sampailah ke zaman Rasulullah tu ada 300 patung. Dalam kitab Maulana Abu Hasan apa? Maza khasirul a'lam bil hintatil muslimin. Imam Maulana Abu Hasan kata dekat 366 patung keliling Kaabah masa tu, zaman Nabi. Permulaannya satu lah, Hubal tu. Siapa bawa? Amru bin Luhai Al-Khuzai. Orang yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Nabi mimpi nampak dia tu berjalan dalam neraka, mengheret usus dia. Tapi poin saya cerita riwayat ini malam ni adalah apa? Kerana nak bagi kita nampak pengajaran dia. Bagaimana sesuatu perkara itu diubah dengan niat yang baik, menyangka itu baik. Tapi saya nak tapi tuan-tuan faham maksud saya tu. Kita diberi neraca iman, akal untuk menilai dan menimbang. Allah Ta'ala alam. Kita sambung bulan lepas raya dengan sambungan kisah ni. Saya bagi introduction dia sikit lah. Sebab saya nak tulis kat saya punya RPH tu. Bulan lepas raya ni kita nak sambung. Lepas Nabi Ibrahim, mereka dah jatuhkan hukuman Nabi Ibrahim, mereka nak buat pembakaran besar-besaran. Kemudian mereka buka satu macam package untuk orang ramai. Nak menyumbang kepada pembakaran Nabi Ibrahim tu. Ada satu benda yang agak mencetus pemikiran lah. Yang akan kita bincangkan bulan lepas raya. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin. Wa hifdhal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wahdina fi dayatil arifin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafraqna min ba'dihi tafarqan ma'suma. Wa la taj'al la fila wa la ma'ana. Wa la mataba'una syaqiyan la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fin dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.